Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita-cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ni Abang nak sampaikan dua lagi cerita daripada dua orang yang berbeza. Cuma cerita yang pertama adalah cerita tentang luar negara disampaikan kepada Abang oleh seorang kakak daripada Singapura. Dan cerita yang kedua adalah cerita daripada Malaysia. Cumanya dalam masa beberapa hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Tak sangka pejam celik dah nak sampai bulan Ramadan. Abang pun dah berjaya gantikan puasa abang yang tertinggal waktu bulan Ramadan yang lepas. Abang Ramadan lepas kena kuarantin sebab COVID. Lepas tu tak boleh puasa, kena makan ubat. Jadi disebabkan tu tertinggallah 5 hari, tapi Alhamdulillah dah berjaya bukan batalkan, dah berjaya untuk bayar hutang puasa. Abang tak tahulah macam mana orang perempuan boleh gigih untuk bayar. Abang 5 hari tu pun rasa macam kuat iman, kuat, terpaksa kuatkan iman. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah memberikan rezeki dan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka mendidik dan menjaga kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan kisah kali ini. Mulakan dengan Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang kakak, dikenalkan namanya sebagai Kak Aziz. Tapi untuk memudahkan cerita, abang gunakan nama Aziz sahaja, berasal daripada Singapura. Pada waktu tu kisahnya tahun 2019. Walaupun kisahnya pendek tapi cukup mendebarkan. Kisahnya pada waktu tu, Kak Aziz dengan beberapa orang kawan dia yang daripada Malaysia dan Singapura melancong ke negara-negara Balkan. Kisah kali ini berlaku dekat satu bandar namanya Sofia di negara Bulgaria. Jadi ceritanya pada tahun 2019, waktu melancong tu, daripada Turki, diorang semua nak bergerak ke bandar Sofia dekat Bulgaria ni. Jadi daripada Turki bertolaknya malam, naik kereta api sampai dekat Bulgaria, Sofia ni, bandar Sofia ni, lebih kurang pukul pagi lah, lebih kurang pukul 8 pagi. Tapi memang menjadi kebiasaan diorang waktu melancong, sebelum sampai ke suatu tempat, mereka semua dah booking homestay. Jadi bila sampai dekat bandar Sofia, pukul pagi, waktu pukul 8 pagi, bila kontak dengan orang yang tuan punya homestay, dia bagi tahu homestay tu masih lagi ada orang. Sebab kalau ikut perjanjiannya, diorang akan masuk dalam homestay tu lebih kurang pukul 12 tengah hari. Tapi diorang sampai ni terlalu pagi. Jadi kata tuan rumah, apa kata letak beg dulu dekat satu kawasan yang disediakan dan terjaga, dan diorang ni akan pergi merayau-rayau lah, cari-cari, tengok-tengok pemandangan, tangkap-tangkap gambar, beli-beli barang. Jadi diorang ni, Kak Aziz dengan kawan-kawan dia pun ikutlah seperti yang disarankan oleh tuan rumah tu. Jadi selepas letak-letak beg, diorang semua merayau di sekitar bandar yang dekat dengan rumah tumpangan tu, homestay tu. Jadi diorang belilah barang-barang basah untuk dimasak. Diorang belilah fridge magnet untuk diberikan kepada saudara mara yang memang selalu itu menjadi kebiasaan kita kan, kalau pergi ke mana-mana bagi kawan-kawan fridge magnet. Nak bagi kain songket mahal pula. Kat sana tak ada kain songket. Jadi lepas dah mula bershopping, mengambil gambar, akhirnya lebih kurang pukul 12 tengah hari, diorang dapat telefon daripada tuan rumah yang mengatakan penyewa homestay sebelum tu sudah pun keluar. Jadi Kak Aziz dengan kawan dia ni bergegas-gegaslah balik ke rumah tumpangan tu. Bila sampai dekat rumah tumpangan tu, rupanya
rumah tumpangan tu terletak di tingkat kelima satu bangunan. Bangunannya agak usang dan agak suram. Susah nak dijelaskan. Dia kata kat situ tak terbayang kalau ada kakak rockers ke ataupun gula-gula, tak terbayang. Tapi dia kata kalau tengok daripada homestay tu yang dia terbayang adalah Dracula. Tak boleh sebut kuat kot sebab lain negara. Yang dia terbayang ada Dracula, lepas tu Frankenstein, rumah-rumah yang jenis macam tu. Tapi mujurlah beg-beg diorang semua dah diangkat oleh pekerja tuan rumah untuk dibawa ke tingkat 5. Jadi diorang hanya naik ke tingkat 5 dengan membawa barang-barang yang dibeli sewaktu berjalan-jalan tadi. Sampai dekat tingkat 5, tengok keadaan rumah memang cantik, cumanya agak lama. Tapi dia kata sebagai seorang Muslim, kita dapat tahu rumah tu ada benda atau tidak. Ada sesuatu atau tidak. Walaupun kita hijabnya tak terbuka. Tapi perasaan tu mainkan peranan. Bila masuk dalam rumah tu, semua kawan-kawannya berpandangan satu sama lain. Semua dapat rasa dalam rumah tu ada sesuatu yang tinggal. Jadi pada waktu tu masih lagi tak terasa takut. Sebabnya siang. Jadi diorang hanya tinggal dekat rumah tu pada satu malam aja. Esok pagi diorang kena check out untuk pergi ke negara lain. Kalau tak silap abang, ke Montenegro. Jadi dia kata dia tinggal satu malam kat situ. Tak kisahlah, rumah tu suram pun suram lah. Diorang tinggal satu malam tak memberi apa-apa kesan. Jadi bila sampai dekat rumah tu, kawan-kawan Kak Aziz ni semuanya baring dekat katil. Sebabnya dah terlalu penat naik kereta api sepanjang malam untuk sampai ke destinasi ini. Jadi Kak Aziz ambil peluang. Korang semua dah baring-baring, boleh tak akak pergi mandi? Jadi diorang kata bolehlah akak mandi dulu. Suasana pada waktu tu memang sejuk. Sebabnya musim luruh. Jadi Kak Aziz ni pun pergilah masuk bilik air. Dia salin-salin baju, bawa tuala semua, pergi masuk bilik air mandi. Waktu dia tengah mandi, tengah seronok-seronok mandi, tiba-tiba dia dengar pintu bilik airnya diketuk. Lupa abang nak beritahu, bilik air tu terletak dekat belakang sikit tau. Agak terperuk, terjorok ke dalam sikit. Jadi mula-mula dia dengar macam ada orang ketuk. Jadi dia buka lah pintu bilik air. Nak tahu, mana tahu ada kawan-kawan dia yang nak sakit perut, nak mandi ke apa. Bila dia buka pintu bilik air, tak ada orang. Dia tutup balik. Dia sambung lagi mandi. Biasalah dia kata dah semalaman tak mandi. Jadi proses untuk membersihkan diri tu agak lama. Jadi tengah mandi-mandi, dengar lagi orang ketuk. Bunyi kan? Abang kena tiap-tiap malam macam tu. Bila cerita kisah seram. Waktu selalu nak tidur. Sekarang pukul apa? Pukul 1 pagi. Tak apa, sabar. Okey. Jadi bila 2 kali dia dapat ketukan, dia buka lagi pintu bilik air tu. Jadi kali ni perasaannya dah marah. Jadi dia keluar daripada bilik air, dia tengok kawan-kawan dia semua dah tertidur dekat atas katil sebab kepenatan agaknya. Jadi dia masuk dalam bilik air lagi, dia teruskanlah buat proses-proses mandi. Pada waktu ni, dia tengah sakit perut nak membuang. Dengar sedap-sedap aja melepaskan hajat, tiba-tiba pintu bilik air dia digendang daripada luar. Dahlah pintu tu terbuat daripada kayu. Bila dia gendang daripada luar, pintu tu dah macam nak roboh tau. Dia punya gegar dia sampaikan dia Aziz terpaksa tahan gunakan tangan. Sebab dia kata bila-bila masa pintu ni akan roboh. Dalam hati dia, budak-budak ni memang betul-betul nak dengki aku ke apa. Aku tengah sakit perut, menjerit-jerit Aziz dalam bilik air. Tunggu dulu, aku tengah sakit perut ni, korang beraklah mana-mana dulu. Sampai macam tu dia punya perasaan marah. Tapi bunyi ketukan sampai gegaran pintu bilik air tu memang macam nak roboh, tak boleh ditahan-tahan. Dia terpaksa buat apa yang patut, capai tuala, berikat macam ni. Tunjuk gaya. Dia ikat macam tu, dia keluar daripada bilik air. Siapa yang ketuk pintu bilik air macam ni? Tapi semua budak-budak, kawan-kawan Aziz pada waktu tu masih lagi tengah baring. Diorang bangun dalam keadaan terpisat-pisat mata dan tanya, Aziz, kau dah kenapa tiba-tiba menjerit daripada bilik air? Jadi Aziz beritahu, tadi ada orang 3-4 kali ketuk pintu bilik air aku.
Aku rasa salah seorang daripada korang memang sengaja nak dengki aku ke apa. Lepas tu diorang cakap, kita orang baring kat sini, kau nampak kan? Lagipun jarak daripada bilik air dengan bilik kita agak jauh. Jadi mustahil kita orang pergi berlari ketuk. Lepas tu, apa gunanya? Tak ada gunanya. Jadi tiba-tiba Aziz terfikir, mungkin ini adalah penunggu dalam rumah tu. Sebab dia kata, benda tu masih lagi waktu siang. Mustahil budak-budak yang kawan-kawan dia yang ikut sama melancong dengan dia buat perkara ni. Sebab sepanjang diorang duduk bersama, melancong bersama, tak pernah ada terjadi macam ni. Jadi pada waktu tu, Aziz yakin yang ketuk pintu bilik airnya adalah makhluk alam sebelah versi Mak Saleh yang nak masuk bilik air sakit perut. Dia cuba bayangkan macam tu supaya tidak terlalu takut. Jadi sebelum dia masuk dalam bilik air, dia warning macam ni. Siapa-siapa yang ketuk pintu bilik air lepas ni, aku pulas hidung dia. Jadi lepas tu barulah Aziz masuk bilik air. Lepas tu barulah keadaan okey. Tak ada lagi ketuk-ketuk, tak ada lagi gegar-gegar. Agaknya diorang alam sebelah tu faham juga kot dalam bahasa Melayu. Walaupun dekat negara Bulgaria dia ada bahasa dia kan. Agaknya benda tu faham lah. Ni Aziz ni tengah marah ni, kita kacau-kacau dia. Tak dikacaunya lagi lepas tu. Aman Aziz. Tapi itulah satu-satunya pengalaman seram yang dia alami sewaktu pergi melancong ke negara-negara Balkan. Cerita yang kedua ni dia sampaikan oleh seorang kakak, tapi dia tak nak gunakan nama dia. Dia minta abang gunakan nama lain yang abang letak adalah Faridah. Berlaku pada tahun 2000, sewaktu tu Faridah berumur 23 tahun. Cerita ni... Cerita ni pada waktu tu Faridah berumur 23 tahun dan dia berlaku dekat Kedah. Pada waktu tu, Faridah bertugas sebagai seorang cikgu dekat satu sekolah dekat Kedah. Jadi dia diberikan satu rumah guru lah. Rumah guru dekat kawasan sekolah tu ada 5. 4 daripadanya ada penghuni. 1 rumah tak ada penghuni. Nak jadi cerita, rumah Faridah yang diberikannya adalah terletak pada rumah yang paling hujung sekali. Dan sebelah dekat daripada rumah Faridah ni adalah makmal komputer. Ramai cikgu-cikgu pernah cakap makmal komputer yang ada dekat sekolah tu, yang terletak agak jauh bangunannya daripada bangunan lain, agak misteri. Ramai yang dah nampak kelibat, tapi Faridah buat-buat tak tahu. Sebab Faridah kata kalau dia takut pun dia dah kena duduk rumah tu. Dia ada 2 orang anak pada waktu tu berumur 8 dengan 7 tahun. Dan dia ada seorang suami. Memang ada seorang suami. Maksudnya dia ada suami. Nak jadi cerita, kejadian ni berlaku pada satu malam. Pada waktu tu lebih kurang pukul 2-3 pagi. Faridah memang ada kebiasaan, bila pukul 2-3 pagi dia akan terbangun. Selalunya dia akan buat solat-solat. Memang kebiasaan dia. Dan dia tak pernah takut untuk duduk dekat rumah tu. Tapi dia ada satu benda yang pelik. Setiap kali dia bangun tidur pukul 3 pagi dengan suami dia untuk bersolat-solatan, dia akan dengar seperti seolah-olah ada lembu yang duduk dekat belakang rumah dia, yang dekat dengan makmal komputer tu. Dia dengar macam bunyi lembu makan rumput. Cup, cup, cup. Macam itulah. Abang tak tahu bunyi lembu sebenar macam mana. Selalunya abang tengok-tengok, iyalah kita boleh bayangkan cup cap macam tu. Bunyi lembu makan. Benda tu berlaku banyak kali dan menyebabkan dia taklah terlalu takut sangat. Dia kata okey je, tiap-tiap malam pun bunyi macam lembu makan. Dan dia yakin yang makan tu lembu. Nak jadi cerita, pada satu malam, pada waktu tu suami dia pergi masjid. Lebih kurang pukul 8.30. Belum isyak lagi. Suami dia selalunya kalau pergi masjid daripada maghrib sampai isyak, lepas isyak baru balik. Jadi pada waktu tu 8.30 dekat-dekat pukul 9, belum lagi azan isyak, tiba-tiba si Faridah ni dengar ada bunyi lembu makan rumput dekat belakang rumah dia, dekat kawasan Ampayan, dekat dengan bilik makmal komputer.
Dia dah rasa pelik. Selalunya bunyi lembu makan ni muncul pada pukul 3 pagi. Tapi tak sangka kali ini bunyinya muncul pada pukul 8.30 malam. Pelik kan dia kata? Mula-mula dia buat tak hirau aja. Dia fikir macam biarlah lembu tu nak makan. Tak, lembu yang makan, monyet yang makan. Tapi anak-anak dia tegur. Mak, kenapa bunyi pelik dekat belakang rumah? Dia pun terus nyaut, itu mungkin lembu makan rumput. Lepas tu, diorang pun sambunglah 3 beranak ni tengok TV. Yang 2 anaknya lagi tengah buat kerja sekolah depan TV. Tiba-tiba, dia rasa macam ada benda tak kena. Dia pandang pintu dapur. Nak jadi cerita, pintu dapur dengan ruang tamu tak berapa jauh sangat. Boleh nampak daripada ruang tamu. Bila dia jengah dekat pintu dapur, dia nampak tombol pintu dapur dipulas-pulas seolah-olah macam ada orang nak masuk. Waktu tu dia masih lagi buat tak tahu. Hati dah berdebar. Tiba-tiba anak perempuan dia tegur. Mak, macam ada orang nak masuk daripada dapur. Cuba mak tengok. Jangan-jangan dia berhenti kat situ. Teruslah si Faridah sambung. Alah, itu mesti budak-budak sekolah tu sengaja nak dengki kita ni. Anak lelaki dia cakap, Mak, mana ada budak sekolah. Sekarang ni kan tengah malam. Waktu budak-budak dah tak ada kat sekolah. Mustahil ada budak-budak yang ada dekat kawasan sekolah lagi, Mak. Waktu tu Faridah dah berdetik dekat hati. Apa benda tu? Waktu tu juga, bunyi tombol pintu tu cuba dibuka makin kuat. Cucak, cucak, cucak macam tu. Dan pada masa yang sama, bunyi lembu makan rumput dekat belakang rumah pun makin galak. Bukan macam seekor lembu, macam berekor-ekor lembu makan. Jadi dalam suasana yang betul-betul suram pada waktu tu, dengan keadaan dia 3 beranak je dalam rumah, dan ditambah lagi jiran-jiran dia yang lain semua balik kampung. Waktu tu Faridah rasa macam dia perlu buat sesuatu. Dia berharap itu bukanlah perompak. Dan dia pun bangun daripada tempat duduk, pergi ke kawasan dapur, nak jengah melalui tingkap siapa sebenarnya yang menggoncang tombol pintu dan makan rumput. Bila dia selak langsir, apa yang dia nampak adalah seorang lelaki bertubuh tinggi tapi berkulit gelap. Bukan manusia. Dan orang tu memandang ke arah Faridah dengan mukanya yang kosong. Waktu tu Faridah terjelepuk dekat lantai, merangkak ke arah anak dia. Waktu tu anak dia dah nangis bila dia tengok Faridah dalam keadaan yang sangat tak mampu untuk berdiri. Jadi Faridah peluk dua-dua anak dia sambil Faridah arahkan anak sulung dia. Ambil Al-Quran bang, kita baca Al-Quran. Jadi anak dia berlari ambil Al-Quran, serahkan pada Faridah. Faridah buka, tak ingat surah apa. Dia terus baca ayat Quran tu. Walaupun dia selalu baca Al-Quran, tapi pada waktu tu bacaan dia tersekat-sekat. Orang yang ada dekat belakang rumah dia tu bukan orang, tapi sesuatu yang tinggal dekat kawasan tu. Dan semakin kuat Faridah baca ayat Quran, semakin kuat tombol tu dipulas dan digerakkan, seolah-olah benda tu nak masuk. Dan keadaan semakin tegang apabila tiba-tiba benda tu gendang pintu bilik. Salah. Gendang pintu dapur, seolah-olah nak masuk dalam rumah. Anak-anak dah nangis. Faridah terus tak tahu nak buat apa. Dia tutup Al-Quran, dia baca Allahu Akbar kuat-kuat, diikuti oleh anak dia. Dan tak lama lepas tu, bunyi orang masuk daripada pintu depan. Rupanya dah habis sembahyang isyak, suami dia dah balik. Bila suami dia dah balik, anak-anak Faridah semua menerpa, terus peluk si ayah tadi, terus cerita apa yang berlaku. Tapi punyalah
ketakutan tu, si ayah ni dia tengok anak-anak dan isteri dia takut, dia terus berlari ke dapur dan selak tingkap dapur nak pastikan sebenarnya apa yang dicakapkan, apa yang diberitahu oleh anak-anak dengan bini dia. Dan dia tak sangka masa dia selak tingkap dapur, benda tu masih lagi ada dekat belakang, tercegat berdiri. Dia tak puas hati sebagai seorang ayah, dia buka pintu dapur. Memang dia azan, dia kata kalau dia buka pintu dapur, benda tu ada dekat dapur lagi, dekat kawasan dapur lagi, dia azan. Tapi bila dia buka pintu dapur dalam keadaan yang nak melindungi keluarga, benda tu hilang. Buka je pintu dapur, dah tak ada dah benda tu. Tapi suami dia ni ambil keputusan untuk alaungkan azan. Moga-moga mereka sekeluarga dilindungi. Dan mujur, selepas tu tidak ada lagi kejadian sebab selang 2 hari lepas tu, keluarga mereka berpindah. Nak jadi cerita, diorang waktu tu dah beli rumah dan baru dapat kunci. Jadi disebabkan peristiwa macam ni, dah tak tangguh-tangguh lagi, terus dia pindah. Tak tahu datangnya daripada mana, tapi lembaga tu dah banyak dilihat oleh cikgu-cikgu yang bertugas waktu malam. Kadang-kadang cikgu ada datang sekolah, nak buat aktiviti, nak hias-hias kelas kan. Dan banyak cikgu yang nampak di kawasan bilik komputer tu. Dan kali ni Faridah betul-betul nampak apa yang diorang cakapkan selama ni. Kisah kedua adalah kisah daripada anak Faridah. Tapi dia minta abang untuk gunakan nama lain, kita namakan dia sebagai Nadia. Nadia juga adalah seorang cikgu bertugas dekat satu sekolah di Ipoh, Perak pada tahun 2020. Dia dapat bertukar dekat sekolah tu, bertugas dekat sekolah tu waktu zaman-zaman PKP. Waktu semua orang tak boleh keluar daripada rumah. Time tu lah dapat rezeki, posting lah dia sebagai cikgu dekat sekolah tu walaupun zaman-zaman COVID. Pada waktu tu dia kata, Nadia ni terpaksa masuk dalam keadaan yang tak dapat pertolongan sebabnya semua orang kena kuarantin dekat dalam rumah. Tapi dia kata, dalam banyak-banyak rumah yang ada dekat quarters tu, dekat kawasan sekolah tu, ada satu rumah tu yang kosong. Dan rumah tu terletak yang paling depan sekali dengan dalam kawasan sekolah. Cumanya, waktu dia mengajar dekat sekolah tu, waktu dia datang dekat sekolah tu, belum mengajar lagi, baru datang, ramai juga yang beritahu termasuk Pak Gad dengan Mak Gad yang rumah tu adalah rumah yang sangat-sangat seram. Tapi Nadia kata dia tak ada pilihan. Nak cari rumah lain dah tak sempat masa. Dah tak cukup masa sebab waktu tu PKP. Semua orang duduk dalam rumah. Jadi dia tak ada pilihan, dia terpaksa pindah dekat rumah yang orang kata seram. Bila dia pindah, hari dia pindah masuk tu, mujurlah dia. Ada jiran seorang pakcik yang umur-umur lebih kurang 50-an lah. Lebih kurang lah. Dia tu adalah suami kepada cikgu yang mengajar dekat sekolah tu juga. Pakcik tu selalulah datang hantar barang-barang makanan lah. Lepas tu tolong Nadia angkat-angkat barang ni. Dia dah rasa tak sedap hati ni. Pakcik ni tolong ni niatnya elok ke tidak, elok ke tidak. Sebabnya selalunya yang tolong-tolong macam tu macam ada udang di sebalik batu. Tapi disebabkan pakcik tu sebaya dengan bapak dia, dia pun husnuzon je lah. Cuma tetap juga ada perasaan takut. Jadi pakcik tu cakap macam ni, kalau duduk rumah ni seram-seram nanti pindahlah duduk dengan pakcik. Dia kata, pakcik ada makcik je. Dia kata, sama-samalah kamu dua cikgu. Jadi pakcik bolehlah tengok-tengokkan kamu berdua. Pada waktu tu Nadia rasa macam, tak apalah pakcik, biar saya tinggal seorang kat rumah ni. Dalam hati, tak apalah, lebih baik beradab dengan makhluk alam sebelah daripada pakcik yang rasa macam seramnya lebih seram daripada alam sebelah. Jadi dia kata, okey macam tu, tak apalah pakcik tu cakap. Duduk dalam rumah ni, kalau ada apa-apa, bolehlah beritahu dengan pakcik. Pada awal-awal dia duduk rumah tu, dia kata, tak ada masalah apa-apa. Tapi pada satu hari, waktu dia bangun daripada tidur, keluar daripada rumah untuk pergi ke kawasan sekolah, mengajar walaupun student tak ada pada waktu tu, semuanya online, belajar secara online, benda yang paling pelik, iaitu banyak bulu-bulu burung bersepah-sepah dekat depan rumah. Seolah-olah macam ada sesuatu yang makan burung-burung ni semua. Tapi bangkai burung tu tak ada. Cuma yang ada adalah bulu-bulu burung berserakan.
Jadi si Nadia ni beritahu dengan mak dia yang Faridah tadi ni. Beritahu dengan mak dia. Mak dia cakap macam ni, kalau kau takut sangat, pergilah tidur rumah kawan. Kan tidur rumah kawan. Dia kata, tak ada apa masalah mak, malam tadi tidur okey je. Jadi, untuk malam yang kedua, cerita dekat malam kedua lah. Untuk malam yang kedua, waktu dia nak masuk tidur, dah siap-siap mandi semua, tiba-tiba pukul 8.30 malam, dia dengar ketukan dekat pintu depan. Tok, tok, tok. Pada waktu tu, dia ingatkan pakcik rumah sebelah yang selalu datang waktu siang-siang bawa cekodok tu. Jadi dia buka lah pintu. Tak ada orang. Dia tutup balik. Selang beberapa langkah daripada pintu, bunyi ketukan sekali lagi. Tok, tok, tok. Seram abang. Kalau abang macam tu memang tak adalah, pergilah rumah lain. Mana nombang-nombang mana pun. Jadi bunyi ketukan lagi. Jadi dia dah rasa tak sedap hati. Kali ni dia kata kalau dia buka pintu tak ada lagi. Ketukan yang ketiga dia buat tak tahu. Tapi bila dia buka pintu memang tak ada siapa-siapa. Dia berlari terus masuk dalam bilik. Dalam bilik dia telefon mak dia. Mak macam mana ni? Mak ada ketukan mak dekat pintu depan. Mak dia kata jangan panik, jangan panik. Buka laptop, pasang ayat ruqyah. Dia pun buka laptop, pasang ayat ruqyah. Tapi lepas ayat ruqyah dipasang, ingat reda. Ketukan tu lagi kuat. Tok, tok, tok. Lagi kuat daripada sebelum tu. Dia kata dah memang tak boleh nak buat macam mana dah. Tiba-tiba daripada dalam bilik, dia dengar pintu depan terbuka. Macam mana pintu depan boleh terbuka? Sebab ada grill, ada pintu tu berkunci, selak lagi daripada dalam. Dia dengar pintu depan terbuka. Waktu tu dia dalam bilik, dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa lagi. Dia cuba pasang telinga. Apa sebenarnya yang berlaku seterusnya? Selepas pintu depan terbuka, dia dengar ada tapak kaki masuk dalam rumah dan mengalihkan perabot yang ada dekat ruang tamu. Dialihnya bunyi kerusi beralih. Dialihnya bunyi almari beralih. Pada waktu tu Nadia tak tahu nak buat apa. Ini malam kedua dia duduk rumah ni. Dia rasa waktu tu menangislah. Dia kata matilah lepas dia alih-alihkan perabot. Mahu dia nyerang dalam bilik pula. Dia telefon mak dia. Mak nak buat macam mana? Mak dia kata, kalau boleh kau keluar daripada bilik tu, kau pergi cari rumah kawan-kawan kau, kau tidur rumah kawan kau. Jadi Nadia pun ambil cadangan mak dia adalah sebagai satu idea. Dia telefon kawan-kawan cikgu. Mujurlah ada kawan-kawan cikgu juga yang bujang sama macam dengan dia. Telefon, dia beritahu apa yang berlaku. Sampai dia beritahu, kau dengar ni. Dia pasal loudspeaker ni. Dengar ni, ada orang ngelalihkan perabot rumah aku ni. Jadi kawan dia cakap, macam ni. Benda ni bukan berlaku satu kali. Banyak kali yang orang duduk rumah tu berlaku benda yang sama. Engkau buat tak tahu aja. Yang penting, engkau pakai siap-siap. Kau keluar daripada rumah. Kau terus menuju kat pintu depan. Kau keluar, kau datang rumah aku, tak payah tutup-tutup pintu. Jadi Nadia ambil kekuatan, baca selawat Nabi, pakai tudung siap-siap. Dia keluar daripada bilik dan dia nak ke pintu depan. Tapi punyalah dia terkejut. Rupanya dekat pintu depan tak terbuka. Waktu dia cuba buka pintu depan, dia terpandang ke ruang tamu. Korang tahu apa dia nampak? Semua perabot dah beralih. Tapi pintu depan masih lagi berkunci. Siapa yang alih? Tak payah cakap. Kita semua tahu. Jadi dia pun keluar daripada rumah tu, tutup pintu. Dia berlari ke arah rumah kawan dia. Dan bunyi perabot beralih bersambung semula. Dan sejak daripada tu, dia tak pernah tidur dekat rumah dia pada waktu malam. Dia akan tidur rumah kawan dia. Dan tak lama lepas tu, dia dapat rumah sewa lain yang dekat-dekat dengan rumah dia. Alhamdulillah, dia kata, mujurlah dia dapat rumah lain. Dan sejak daripada cerita dia tu, dia memang dah terheboh dekat mana-mana. Seluruh sekolah yang mengatakan pengalaman dia ni memang pengalaman yang cukup menyeramkan. Sejak daripada tu katanya sampai sekarang rumah tu masih lagi kosong. Kat mana sekolah tu? Abang beritahu kat Perak aja untuk mengelakkan daripada tersalah cerita atau terfitnah.
Abang minta maaf sangat-sangat kalaulah waktu abang bercerita, abang terberhenti. Mungkin ada yang rasa meluat agaknya. Pernah abang tengok daripada komen kan, mungkin ada yang meluat. Sebenarnya itu bukan benda yang dibuat-buat. Benda yang dibuat-buat bukan. Sebabnya, kenapa abang cerita pukul malam, abang tak ada studio. Jadi terpaksalah cerita malam, tak ada kereta lalu, tak ada motor lalu. Jadi cerita pada pukul 1 pagi, 2 pagi. Jadi untuk mengelakkan daripada gangguan bunyi. Kadang-kadang kan kalau ada YouTuber kan selalunya ada studio, tapi abang tak sempat-sempat nak buat, nak beli-beli barang, nak setak-setak lama, susah, tak sempat, banyak kerja yang kena buat. Jadi yang keduanya adalah bila abang terbuat muka tu, abang minta maaf sangat-sangat sebab ramai yang kata mungkin itu adalah halusinasi abang, tapi sebagai seorang pencerita kisah seram, inilah ujiannya. Kadang-kadang kita cerita kat orang, mungkin orang kata, ya ke? Tapi itulah yang kena hadapi. Abang pula bersemangat sebab setiap kali abang dapat cerita, abang anggap itu adalah harapan orang, pengalaman mereka untuk diceritakan. Terima kasih sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Terima kasih juga pada yang memberi perapan sate dan juga sambal lara. InsyaAllah nanti dan bulan-bulan Ramadan nanti abang akan buat promosi. Terutama sambal lara. Memang abang suka buat promosi. Perapan sate pun ada juga tapi belum dalam perbincangan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.